Jadi poin dia tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad, pak nakat lagi tinggi darjat berbanding pak mentua. Bukan kita tak hormat, tetapi keutamaan menjaga. Sebab Nabi dijaga oleh pak menakan yang menggantikan tugas ayah. Itu maksud silah ar-rahim. Jaga hubungan satu rahim. Adik-adik kita jaga, jangan satu rahim ni kena jaga. Cakap berkeling dengan jiran boleh gagak. Berkeling adik-adik satu rahim, siap. Besar padahnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Tubna Ya Allah, Tubna Ya Allah, ورجعنا يا الله ورجعنا يا الله. Boleh ikut sama-sama? Boleh ya? InsyaAllah. Bismillah. Tubna ya Allah, Tubna ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa nadimna ya Allah, وندمنا يا الله. Semua. Tubna ya, Tubna ya, ورجعنا يا الله, ورجعنا يا الله, وندمنا يا الله, وندمنا يا الله. Tubna ya Allah, kami bertaubat ya Allah, wa raja'na ya Allah, kami kembali ya Allah, wa nadimna ya Allah, kami kembali ya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الأنام
Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullah أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Dialah Allah yang menciptakan kematian, kehidupan, kesenangan, kesulitan, kepayahan, kesedihan, air mata, darah, ujian, kemiskinan, penderitaan, untuk aku menguji dalam kalangan manusia hamba-hambaku ini, siapakah yang paling sabar, siapakah yang paling redha, siapakah yang paling menerima takdir qada dan qadar, siapalah yang paling tetap imannya, siapa yang akan tetap di jalan Allah, siapa yang akan yang terbaik amalannya, siapakah yang terbaik zikirnya. Dalam kalangan ramainya manusia yang ada malam ini, siapakah yang paling faham di atas penerangan yang diceritakan oleh penceramah malam ini, yang walaupun tubuhnya hanya kecil tapi dia memang manis. Boleh tak tahu? Saya tak ada perasaannya. Dia lambat panas lambat panas. Okey, tak apa. Dia lambat Dia ambil masa. Alhamdulillah tuan-tuan muslimin dan muslimat, Alhamdulillah sallallahu alaihi Muhammad. Yang saya muliakan Tuan Imam, seluruh jawatan kuasa pengurusan pentadbiran, pengurusan pengimarahan masjid yang tertinggi di negeri Kedah, khususnya di daerah Jitra, Darul Aman, negeri Kedah, negeriku, Jelapang Padi, 02 IC. Masjid yang diberikan nama masjid yang tertinggi, tak ada masjid lain lah. Nak naik masjid pun kena naik tangga. Nak abang atas level tinggi masjid ni, nama pun Masjid Al-Aqla. Orang Arab sebut Masjid Al-Aqla, orang Jitra sebut Masjid Aqla. Tu orang Jitra. Dia punya makros Kedah tu dia kena pertahankan. Nak pergi mana ni? Masjid Aqla Jitra. Tu orang Kedah. Kalau bahasa Arab Masjid Al-Aqla Jitra. Itu bahasa baku. So ini orang kata Masjid Aqla, bukan Masjid Aqla. Okey. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebagai mukadimahnya saya kata kelan pun alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, saya kira untuk masuk bincang panjang, sembang, kupas, bongkar apa niat tuan-tuan bila duduk dalam kuliah ceramah tentang Isra wal Mi'raj. Apa yang tuan-tuan nak daripada penceramah? Jarang kan penceramah tanya kan? Apa yang tuan-tuan harapkan daripada saya bila saya nak share ni tuan-tuan? Pernah tak penceramah tanya macam tu? Sebelum mula forum ceramah, penceramah tanya, tuan-tuan nak apa daripada saya? Sebab tuan-tuan dah dengar isi kupasan, tuan-tuan tahu dah ni Isra tu apa, Mi'raj tu apa, everything semua dah ada dalam minda dan jiwa. Jadi saya nak masuk ruang yang mungkin tidak ada ataupun mungkin terlupa pada pemahaman dan ingatan tuan-tuan. Kalau setiap apa yang saya kongsi ni benda tu benda baru, bukan bermaksud saya membaharu agama, tidak. Agama konten yang Nabi tinggal itu sama.
Cuma mungkin kaedah penyampaian penceritaan saya berbeza. Nama pun mana? Kena bagi mana lah kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebenarnya bila kita duduk dalam cerita tentang Isra wal Mi'raj ni, satu benda yang saya dan tuan-tuan kena faham, Isra wal Mi'raj ni cerita apa sebenarnya? Dia cerita tentang batang tubuh Nabi. Itu je main point. Jadi tuan-tuan main ni bukan kerana saya, tuan-tuan main ni kerana Rasulullah. Itu je tuan-tuan. Ya Allah, aku hadir hari ni untuk Nabi ni. Nabi telah berjalan kaki, perjalanan jauh memang dirasa, dari Mekah sampai ke Madinah, supaya nak bagi umat mengenal Allah. Dari Madinah Nabi jalan ke Taif, dari Mekah ke Taif, Taif Mekah, Mekah Madinah. Life is a journey. Perjalanan Nabi ni nak bawa apa? Nak bagi orang kenal Allah. Susah payah, panas, getir, gurun Sahara, dibaling batu, dibuang, dilempar, dilontar. Apa benda yang Nabi tak lalui, semua Nabi rasa. Tujuannya apa? Tujuannya hanya nak bagi kenal. Kita kenal alif lam lam ha dan alif ba ta. Nak bagi kita kenal Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tuan-tuan boleh baca, tuan-tuan boleh pakai kopiah, kita boleh semayang semua ni tuan-tuan. Because of what? Kerana perjalanan Nabi yang payah itu, kita hanya tumpang senang. Itu yang pertama. Jadi point dia tuan-tuan, kita nak main dengar Isra ni, kita nak tahu tentang di mana, berapa kali Nabi teriak untuk kita. Berapa banyak darah Nabi yang menitis dan mengalir untuk kita. Berapa banyak susahnya Nabi tanggung untuk kita. Itu sebenarnya Isra wal Mi'raj. Sebab tu saya kalau bawa jemaah umrah ataupun haji lah kita kata, ni panduan cadangan saya pada mutawif. Ingat dulu. Bukan saya mengajar, saya mencadangkan. Bila bawa jemaah tuan-tuan sampai di Madinah, tak kisahlah masuk Madinah dulu ke atau Makkah dulu. Bila sampai ziarah Madinah, hari pertama sebelum masuk ziarah dalam, bawa jemaah duduk depan Qubatul Khadra, kubah hijau di luar. Tak boleh pergi rapat sebab tertutup dengan grill tu. Polis tak bagi. Duduk belakang sini dekat Pullman hotel. Walaupun jauh, pandang wajah Nabi, pandang kubah hijau. Ya Rasulullah, kami hadir daripada Jitra Kedah ni ya Rasulullah. 60 tahun makcik simpan duit berniaga, nasi lemak, tepung talam, hutang keliling pinggang, nak main jumpa engkau ya Rasulullah. Minta maaf ya Rasulullah, kami lama tak main ni, engkau tunggu kami lama. Kami tak sambung perjuangan engkau, kami tak jaga agama engkau, kami tidak tegakkan sunnahmu ya Rasulullah. Minta maaf. Seolah-olah kita berbicara depan Rasulullah. Kami dengar ada cerita Isra wal Mi'raj ni, ya Allah, teruknya engkau berkorban untuk kami, sedangkan kami nak main masjid pun fikir 2 kali. Umat-umat di Gaza, mereka dihujani dengan peluru, tapi tetap berjalan sehingga syahid di masjid. Kami ya Allah kena hujan 2-3 titik, dah merajuk tak main masjid, baru hujan ayak, bukan hujan peluru. Ya Allah, malunya kami ya Rasulullah. Sebab apa? Sebab kita tak buat apa pun untuk agama. So Isra wal Mi'raj cerita tentang sacrification, perjuangan susah payah Nabi untuk kita. Dia umpama macam Sallallahu Muhammad, Tok Wan tanam pokok. Tok Wan tanam pokok muktan. Bila berbuah cucu makan. Sedapnya mak pokok muktan ni. Bukan sekat buah muktan, pokok muktan pun sedap. Mak ni cek ni siapa tanam ni pokok muktan? Mak kata, inilah habuan Tok Wan hang dulu tanam. Tok Wan pergi mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tok Wan telah pergi kembali, tidak akan kembali lagi. Yang tanam itu Tok Wan, yang susah itu Tok Wan, yang nikmat itu cucu, yang teruk itu Tok Wan, yang sedap itu cucu. Cucu tuan-tuan, cucu tak faham. Dia tak tahu arti
payah nak tanam pokok tu. Yang dia tahu makan sedap. Betul tak? Yang hak teruk siapa? Tok Wan. Tok Wan tak ada nak rasa Muqtad tu meninggal, Tok Wan. Tuan-tuan faham tak apa pelajaran saya? Poin saya, tuan-tuan. Nabi berteruk, berdarah, berlencun darah untuk kita. Kita main macam ni, relax, tak buat apa pun. Main. Kita hanya menikmati nikmat agama yang Nabi susah payah. Kita hanya main tak ada kan. Bukan kita yang berjalan kaki daripada Mekah, Madinah ke Taif di baling batu, bukan. Jadi bila orang buat program masjid, orang buat program tentang Nabi, kita main support. Sebab apa? Ini je yang termampu kita tunjuk susah payah untuk agama. Sebab tak ada dah masa lain. Ya Allah, zaman sahabat mereka guna pedang, guna tangan, guna kaki berjuang untuk mempertahankan agama. Anak-anak Gaza, penduduk Brigid Al-Qassam, mereka jaga, mereka berjuang, jaga masjid sampai syahid, kudung tangan, kudung kaki. Darahmu sumbu menjadi sumbu pelita iman. Darah mereka, tuan-tuan, mahal harganya sebab diguna pakai untuk agama. Persoalannya, kita, what is our contribution? Apa sumbangan aku untuk agama? Apa sumbangan aku pada masjid? Apa sumbangan aku pada program Rasulullah? Jadi tuan-tuan, main Isra wal Mi'raj ni kita main untuk Nabi. Nak main dengar cerita tentang Nabi. Bismillah. Jadi saya nak buka minda saya dan tuan-tuan. Itulah sebenarnya Isra wal Mi'raj. Kalau setakat saya nak cerita Isra wal Mi'raj ni, Nabi naik daripada Mekah singgah dalam Aqsa, semayang, naik ke langit. Yang tu kita tak dapat dengar dah. Betul tak? Tuan-tuan pun tahu cerita tu. Bismillah. Cuma nak jentik hati kita ni, apa benda yang kita kena faham betul-betul kenapa ia berlaku. Allah sebut, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah yang telah mentakdirkan sesuatu benda ni, dia tidak sia-sia, mesti ada sebab. Isra wal Mi'raj mesti ada punca kejadian. Mesti disiasat. Kenapa Nabi diangkat ke langit? Mesti ada benda ni. Jadi saya tak mau cerita apa berlaku di langit. Saya nak cerita lebih kepada apa berlaku di bumi sampai Nabi diangkat ke langit. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Hidup kita, tuan-tuan, secara umumnya hidup kita ada dua. Kita hidup di celahan dua, antara nikmat dengan ujian. Inilah hidup kita. Hidup kita duduk di celah. Kehidupan manusia umumnya kita hanya ada dua, satu nikmat, satu ujian. Boleh jadi nikmat itu adalah ujian, boleh jadi ujian itu adalah nikmat. Contoh, anak-anak Gaza, penduduk Palestin. Kita tengok mereka ujian kan, ya teruknya tak ada rumah, 26,000 syahid, 50,000 terkorban, 50,000 rumah terkorban, 2 juta pelarian, seminggu tak makan. Teruknya hampa, ujian untuk hampa. Kita tengok itu ujian. Bagi mereka, subhanallah, alhamdulillah, berikanlah kami ujian, kerana ujian ini mendekatkan kami pada syurga. Bila kami berjuang sampai syahid, masuk syurga tanpa hisab. Tuan-tuan, Palestin itu ujian. Untuk kita tengok mereka tu ujian. Sebenarnya itu adalah nikmat. Sebab apa? Mereka tak sabar nak mati ni syahid. Daripada duduk dihantam-hantam Israel, baik kami mati, kumpul dah masuk syurga, birai dihisab sebab syahid. Tuan-tuan faham tak? Bagi mereka itu nikmat, bukan ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tu poin yang seterusnya. Tuan-tuan, kalau kita nak mencintai seseorang, dalam falsafah ayat psikologi kita sebut, untuk mencintai seseorang, tuan-tuan kena menyelami susah payah, rebah jatuh seseorang. Tuan-tuan akan mula mencintai dia. Pintu cinta ialah tuan-tuan mengetahui, memahami, merasai, menghayati, menyelami perasaan seseorang. Tuan-tuan akan jatuh cinta pada dia. Faham tak ayat saya?
Macam mana anak-anak nak mencintai mak ayah? Anak-anak kena tahu berapa darah, berapa kali mak ayah robek, berapa kali mak ayah aksiden, berapa kali mak ayah kita jatuh, kita akan lebih mencintai mak ayah. Jemaah untuk mencintai AJK, jemaah kena faham betapa susah payahnya AJK nak membangunkan masjid ni. Yang kita tahu mai duduk sandak lena. Tak ada lena Kita mai bukan susah payah tau. AJK yang susah payah duk fikir manalah nak cari duit, nak kipas gagasi bagai helikopter bagai ni. Kita mai sedapnya sejuk masjid ni. Tak teruk AJK. Betul tak? Kita ni mai hanya menikmati susah payah orang lain. Itu umpama dia. Saudara semua. Jadi tuan-tuan, poin saya, nak mencintai Nabi, tuan-tuan kena mentadabburi kisah Isra' wal Mi'raj sampai kita faham air mata darah Nabi, baru dia menambahkan iman. Allah sebut apa? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika engkau nak mencintai aku, hendaklah kamu mengikuti jalan nabimu. Bila kamu menyelami, mengetahui, merasai, memahami jatuh bangun nabimu, kamu akan aku cinta, kamu akan lebih mencintai nabimu. Pasal apa anak-anak kita, anak cucu-cucu kita tuan-tuan, tak berapa nak sayanglah kat Nabi. Sebab mak ayah, cikgu, kawan-kawan kadang-kadang jarang-jarang cerita tentang susah payah ayat-ayat mata Nabi. Tuan-tuan, mencintai kekurangan seseorang adalah lebih mahal dan lebih tinggi berbanding mencintai kelebihan seseorang. Ini ayat mahal ni, ayat mahal. Cuba ulang ayat tu. Mencintai kekurangan adalah lebih tinggi daripada mencintai kelebihan seseorang. Kalau kita ada kelebihan, orang suka kita, itu biasa. Betul ya? Tapi kalau kita ada kekurangan, orang boleh menerima kekurangan kita, itu yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, takdir saudara semua, nak cerita bahawa pintu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kita nak mengenali betapa payahnya Nabi nak bagi sampai pada kita. Tuan-tuan, nikmat bagi kenyang kat mana? Nikmat bagi kenyang kat mana kita nak ukur nikmat kenyang? Nikmat kenyang ialah pada kelaparan. Setuju? Cuma kita tak pernah lapar. Kita takkan rasa nikmat kenyang tu. Sebab lapar lah baru rasa, alhamdulillah, nikmatnya kenyang. Tuan-tuan, nikmat buka puasa kat mana? Buka puasa, nikmat buka puasa kat mana? Bukan pada Allah malaikat somtu, bukan 7.5 tu, bukan. Nikmat puasa ialah pada laparnya 14 jam sehari. Bila tuan-tuan lapar, bila ke buka puasa, bila ayak serbat, bila ayak bandung tertarik onek dia sampai di halkum ni, tak tahu nak habaq lah. Boleh faham tak? Sebab apa? Sebab lapar. Cuba tak lapar, tuan-tuan makan tengah kenyang dengan makan tengah lapar, yang mana lagi nikmat? Jadi poin saya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, nikmat Islam ni adalah pada susah payah Nabi. Nikmat gembira adalah pada duka. Nikmat bahagia adalah pada sengsara. Nikmat kaya adalah pada miskin. Siapa yang pernah miskin, dia tahu kaya itu. Dia tahu betapa harganya kaya. Orang tak pernah miskin, dia tak tahu kaya atau apa. Orang tak pernah miskin, kaya bagi dia tak ada apa. Sebab dia tak pernah miskin. Tapi kalau dia miskin, bagi dia kaya tu RM1, bagi Allah dia cium peluk. Orang kaya RM1 dia tak nampak apa. Salah dia semua. Betul tuan-tuan? Okey, itu sebagai saya just buka minda dan jiwa tuan-tuan nak cerita tentang Isra' wal Mi'raj. Okey, muslimin dan muslimat sallallahu alaihi Muhammad. Cerita dia bagaimana bermula di Isra' wal Mi'raj ini, muslimin dan muslimat. Cerita bermula apabila Nabi diuji
Apa ujian Nabi? Tadi saya kata Isra wal Mi'raj dia adalah malam anugerah, kecemerlangan, hadiah dan anugerah daripada Allah. Bila ada hadiah, bila ada anugerah, dia mesti ada ujian, peperiksaan. Macam di sekolah. Tak ada sekolah yang saja-saja nak bagi yang hari anugerah. Mesti hang kena periksa dulu. Betul tak? Ada ujian, ada exam, barulah ada hadiah. Cikgu bagi. So apa ujian Nabi ni? Sebab Allah bagi hadiah tinggi tu. No, naik ke langit. Tuan-tuan, nikmat Isra wal Mi'raj ni bukan hanya untuk Nabi, tapi kita umat Muhammad yang kena terbias. Tanpa Isra, tuan-tuan, kita ni tak kenal semayang. Tanpa Isra wal Mi'raj, kita tak kenal masjid. Tanpa Isra wal Mi'raj, kita tak kenal sujud sejadah. Tu, poin dia. Sebab Isra wal Mi'raj lah kita boleh pakai ni jadi seperti ini. Kita jadi orang masjid, dapat ketenangan, Allah angkat darjat, Allah ampun dosa hanya kerana Isra wal Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kita nak tengok cerita bagaimana ia bermula. Ketika Nabi berusia dalam kandungan Siti Aminah. Dia kena dari situ. Memanglah panjang sikit. Saya ringkaskan. Dalam kandungan Siti Aminah, ketika lahirnya keluarnya insan yang bernama Muhammad ibn Abdullah Abdul Muttalib, sallallahu alaihi wasallam bin Abdul Hashim dan Abdul Manaf, sampailah bin Murrah bin Kilab, sampailah bin Ibrahim alaihissalam. Lahirnya Nabi Muhammad tanpa ayah. Maka ujian pertama Isra wal Mi'raj. Duduk dengan ibu susuan 4 tahun, patah balik dekat anak, dekat mak, umur 6 tahun tadika mak meninggal. Ujian kedua Isra wal Mi'raj. Tok Wan jaga 2 tahun, 8 tahun darjah 2. Tok Wan meninggal. Ujian Isra wal Mi'raj yang ketiga. Satu Allah susun. Habis Tok Wan, Pak Menakan jaga. Pak Menakan jaga inilah yang paling lama sampai usia Nabi 50 tahun, bermula 8 tahun. Maka Nabi duduk dalam sentuhan Pak Menakan selama 42 tahun. Susah payah, sakit, senang, lapar, kenyang Nabi, Pak Menakan yang tanggung. Sebab tu tuan-tuan, saudara Muhammad, ketika Nabi duduk di Madinah, sampai Madinah, Nabi pesan apa? Wasiat Nabi. Wasilul arham, hendaklah kamu menjaga wasilul arham, wasilul arham. Hendaklah kamu menjaga talian silah ar-rahim. Apa maksud silah ar-rahim? Silaturahim dunia kita faham. Apa maksud silaturahim? Silaturahim ni tuan-tuan, bukan hanya perkenalan hubungan ukhuwah sesama kita. Maksud sebenar ulama tafsir tuan-tuan, silaturahim bermaksud jaga hubungan sesama rahim. Apa maksudnya? Ketika ayahmu mati, ketika ayahmu meninggal, siapa yang akan membela dan menjaga, yang perlu wajib kamu hormat, menjaga dan menggantikan ayahmu? Kerana Pak Menakan adalah satu rahim dengan mak, dengan tok kamu. Ayah kita, contoh kita ada 8 beradik. Sallallahu alaihi Muhammad. Hubungan 8 beradik tu mai daripada satu rahim, iaitu tok kita. Bila ayah tak ada, wajib kita menghormati dan mentaati semua mak dan Pak Menakan, sebab semua tu adalah lahir dari satu rahim yang sama. Sebab tu tuan-tuan, antara Pak Menakan dengan Pak Mentua, yang mana lagi perlu dihormati dan ditaati? Sila jawab, 2 sampai sekarang, orang je jawab. Pak Menakan dan Pak Mentua, yang mana lagi penting? Pak Mentua. Pak Menakan tuan-tuan, Pak Menakan kalau meninggal, ada tak ganti? Tak ada ganti. Tapi Pak Mentua kalau meninggal, macam dalam skema je. Pak Mentua tak ada, boleh cari Pak Mentua lain. Setuju tak makcik? Makcik main dengan siapa? Dengan seorang kan main anak makcik. Pak Mentua tak ada, kita cari Pak Mentua baru. Macam tak setuju je.
Kan? Pak mentua boleh ganti. Sebab apa? Menikah dia dapat pak mentua baru. Tengok sampai bunyi gendang lagi apa? Nampak tergendak pun setuju dengan kata-kata saya. Jadi poin dia tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad, pak nakat lagi tinggi darjat berbanding pak mentua. Bukan kita tak hormat, tetapi keutamaan menjaga. Sebab Nabi dijaga oleh pak nakat yang menggantikan tugas ayah. Itu maksud silah ar-rahim. Jaga hubungan satu rahim. Adik-adik kita jaga, jangan satu rahim ni kena jaga. Cakap berkeling dengan jiran boleh gagak. Berkeling adik-adik satu rahim, siap. Besar padahnya. Sallallahu Alaihi Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Sampailah tuan-tuan umur Nabi kahwin pun dalam jagaan pak menakan. Sehinggalah Nabi kahwin umur 25 tahun pada usia Nabi ke-10 kenabian. Bila tuan-tuan, bila saya sebut tahun ke-10 kenabian, berapakah usia Nabi? Siapa boleh jawab hadiahnya? Dia boleh ikut saya balik makan nasi rumah saya malam ni. Berat saya support. Tak ada berat. Tuan-tuan, umur Nabi 50 tahun ketika usia setiap tahun ke-10 kenabian. Waktu ni bila patah sayang dua orang. Siapa? Apa maksud patah sayang? Nabi seperti burung kepatahan sayap. Sebab apa? Sebab dua orang yang sokong Nabi sudah tiada di sisi. Siapakah dia? Sayyidatina Khadijah dengan Abu Talib. Dalam hidup kita tuan-tuan, pernah tak tuan-tuan lalui satu pengalaman? Hari ni ayah meninggal, minggu depan mak meninggal. Tahun ni ayah meninggal, tahun depan mak meninggal. Hari ni anak meninggal, minggu depan anak nombor 2 meninggal. Siapa pernah lalui momen tu? Tak semua orang boleh lalui tuan-tuan, hanya insan tertentu je. Dan dia aja boleh faham. Kita kata apa? Air mata jatuh bertimpa tangga. Ayat mata hak tasak ni, tanah yang basah berwarna merah. Tanah kubur mak pun tak hilang lagi merah. Tiba-tiba ayah meninggal. Contoh umpama macam tu. Dia down tuan-tuan nak biar nak abang tuan-tuan. Macam mana nak membina iman, nak redha pada ketentuan Allah. Bukan cara-cara orang. Silap hari bulan dia boleh lawan, dia boleh kita kata apa? Boleh mempertikaikan takdir. Kenapa aku? Kenapa kau cabut nyawa ayahku? Kenapa kau cabut nyawa anakku? Tuan-tuan, anak-anak Gaza bila meninggal, mak-mak Gaza seorang pun tak ada yang sebut macam tu. Bila anak meninggal, bom, kena bom. Anak-anak Gaza, orang Gaza sesuai sembang tajuk ni. Sebab apa? Hari ni anak sulung meninggal, esok anak nombor 2 meninggal, lusa anak nombor 3 meninggal, mati hari-hari. Tapi kelebihan ibu-ibu Gaza ni tuan-tuan, tuan-tuan tengok dalam rekod sejarah, setiap hari ada saja ibu yang mengandung dan melahirkan anak. Ni hebat Allah buat di Gaza. 1,500 syahid kanak-kanak, 1,500 ibu melahirkan bayi. Sebab tu Israel, Zionis sangat takut dengan ibu-ibu Gaza. Sebab bagi mereka, bayi-bayi Palestin yang dilahirkan, mereka adalah rekrut PJM, prajurit muda udara, dan mereka adalah private rekrut yang akan menjadi Brigade Al-Qassam ketika besar nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kembali cerita Nabi tadi. Jadi bila Nabi tuan-tuan diuji Allah Azza wa Jalla dengan pam meninggal, tinggal, berpisah. Akhirnya adik-adik Nabi tak ada siapa dah kecuali sahabat. Bila meninggal sayap kanan dan sayap kiri tuan-tuan, Allah Sallallahu Alaihi Muhammad, sesekali kadang-kadang kita lemah. Kan? Tuan-tuan pernah tak dalam hidup kita kadang-kadang kita bawa kereta, tiba-tiba minyak mati. Minyak habis. Bila minyak habis, beg duit pula tinggal. Beg duit tinggal nak telefon. Orang main tak duit, telefon habis bateri. Celah tu pula langgar motor orang pula. Bertimpa. Siapa pernah jadi?
Pom, dia main satu-satu. Salah dia semua. Tuan-tuan, saya ada satu pengalaman. Pengalaman ni jarang saya cerita. Ada satu, saya nak pergi minum dekat satu kawasan tu, dekat Pening lah. Waktu tu saya tak bawa duit. Saya hanya bawa sampul. Dalam sampul tu lebih kurang dah 800 macam tu lah. Siapa tak tahu jumlah 50. Nak pergi minum je pun. Nak pergi minum bawa duit 50. Orang kaya dah saya tak sekian nak tinggal dalam kereta kan bahaya. Jadi saya bawa satu sampul tu. Beg duit mau tertinggal suruh. Saya pun pergi minum. Bila pergi minum bayar 50 selai. Alhamdulillah semua tuan-tuan. Dalam tempoh lebih kurang 4-5 minit minum, saya sedar envelope yang saya pegang tadi seluk-seluk dalam poket tak ada. Bila tak ada, saya hanya tenang. Saya tak gelabah, relax. Saya kata, saya pun bangkit dan pergi tengok tempat saya bayar tadi kan. Abang nampak tak envelope saya bayar tadi, beg duit tadi, envelope duit. Abang kaunter tu kata, betul saya nampak ustaz pegang envelope ni bayar 50. Lepas tu saya tak nampak dia perlu kadut buat ayam. Tak apalah abang, dalam rezeki saya. Saya pun pergi minum. Ketika minum saya kata, ya Allah, mungkin Allah hanya pinjam sat kat saya. 7-800 tu Allah pinjam sat je lah. Tak apa, saya rela ya Allah, aku kembalikan pada percaturan. Jadi saya relax. Tak ada orang ni hilang duit, tak ada. Relax. Buat bertenang. Sallallahu alaihi wasallam ringkaskan cerita, balik pun saya tak cerita kat siapa pun. Jadi saya anggap itu hanya pengalaman peribadi, kisah peribadi saya. Seminggu kemudian, seminggu kemudian berlaku satu peristiwa. Ada orang yang bagi kat saya satu envelope. Adalah benda tu yang boleh saya dapat tu. Saya buka envelope tu, nilai envelope yang sepatut saya dapat adalah lebih kurang lebih kurang lebih kurang 1,000 lah contoh. Tiba-tiba dalam envelope tu ada 2,000. Saya kata, tuan, ni silap bagi kot. Saya kata, sepatutnya 1,000 kan, contoh kan. Tak apa ustaz, ni rezeki ustaz. Ni memang sudah tertulis rezeki ustaz. Abang, betul ke ni? Maksud bang, saya pun ambil, saya pusing belakang. Tak ada orang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa poin dia? Poin dia, kalau nak dapat 2,000, bawa envelope, pergi minum, lepas tu envelope tu tinggal. Jangan bawa duit, tak edit. Petua dia kena bawa envelope, 50, lepas tu nak bayar, dia kena tertarik. Kalau minum kopi tak edit, dia mesti tertarik. Tak ada, itu gurauan. Tapi cerita tadi betul tuan-tuan. Nak abang Ahmad kata tuan-tuan, Tuan semua Ahmad. Allah bila dia tarik satu ni, dia bagi 10. Allah tarik 10, Allah bagi 100. Kita tak tahu. Itu poin dia. Nabi tarik nyawa ayah, nyawa mak, pam timbang. Siapa sangka Allah nak angkat Nabi ke langit? Nabi pun tak pernah sangka. Tiba-tiba dalam tempoh usia Nabi 50 tahun, berlaku 3 peristiwa besar. Satu, kematian tadilah Sayyidina Khadijah. Yang kedua, kematian Pak Menakan. Dan yang ketiga, ujian yang antara yang paling berat Nabi tanggung di Mekah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dalam hidup Nabi ada 2 peristiwa yang paling berat dan parah. Yang pertama di Mekah, yang kedua di Madinah. Satu di Mekah, satu di Madinah. Siapa yang nak sayang cinta sirah Nabi ni, dia kena tahu 2 cerita ni, baru layak mengaku umat Nabi. Kalau tak tahu ni, dia nak mengaku umat Nabi tu macam malu, tak sampai. Siapa tahu kat mana? Sebab Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah peristiwa yang telah menyebabkan engkau yang paling teruk dalam pengalaman engkau berdakwah? Nabi jawab dalam ringkas maklumnya, tidak lain dan tidak bukan Taif dan juga Uhud. Ketika orang Mekah buang Nabi, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, pelajaran dan pengajarannya tuan-tuan, sebaik-baik kita ni akan ada orang yang tak suka kita, dan kita akan tidak disukai. Tak mungkin kita disukai oleh semua orang pada setiap masa. Setuju tak? Baiklah lembut terang mana pun,
nak abang bagi, nak abang bagi, nak abang bagi. Hang baik macam mana pun, ada je orang yang tak suka kita. Tu yang AJK ni kalau dia bagi seorang 50 kat imam, bagi 50 kat AJK pun akan ada AJK yang dah nak bagi dah 50 nak buat orang. Tak bagi hang semua bagi, aku bagi hang. Mula tu. Manusia ni akan ada macam tu. Apa ni tu imam ni? Raya-raya ni orang sedekah duit ke AJK. Contoh. Tu imam ni pun bagilah. Tentang kebetulan baru tu imam menang loteri. Loteri yang penan syariahnya. Halal jakimnya. Tu imam pun bila menang sedekah RM50 raya-raya ke AJK. Sallallahu alaihi wasallam. Sedekah mulut bunyi pula. Hello tu imam. Kalau setakat bagi 50, baik tak payah bagi pula. Nampak tak tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah, Nabi yang sesempurna itu pun ada orang yang menolak. Apa yang Nabi kata? Ya Allah, wahai orang Taif, aku tak minta duit hangpa pun. Aku tak minta harta, aku tak minta saham, aku tak minta kad debit, aku tak minta transfer duit, aku tak minta. Yang aku hanya minta, hangpa dengar, hangpa mai, hangpa dengar aja. Bagi masa, just give and pay your attention. Dengar aku nak cerita, U'budullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah, tinggalkan jahiliyah, tinggalkan sembah berhala, ikutlah aku untuk sembah Allah. Itu je, nak abang yang tu je pun. Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya yang dikatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, bangsa Quraisy dan bangsa Taif yang jenis tak makan saman ni, baik tahu mana pun jangan makan ke, dia tetap mulut tak puas hati. Akhirnya tuan-tuan, kita kalau mesyuarat AJK, takkan ada orang tak puas hati tu biasalah. Dia serap, dia angkat tangan, saya tak puas hati. Buat macam ni pun dia tak puas hati, buat macam ni pun tak puas hati. Panggil ustaz masak pun tak puas hati, ustaz baik tak puas hati, ustaz rembuh ke, ustaz rempit, ustaz manis. Ustaz tak apa. Saya memang minat dia. Ada kan? Kenapa ustaz manis? Tak ada ustaz lain ke? Contoh, ada pula macam tu kan? Tak apalah, minggu depan kita buat ustaz baik pula. Baik pun tak kena pula. Tak mau ustaz baik, kami duduk kerja lena ni. Minggu depan ustaz tawak pun tak kena. Okey, ustaz apa? Okey lah ni sekarang abang free dah minggu depan. Okey, saya nak jemput abang ceramah lah. Cakap pandai ingat kan? Hak tak kena, hak ni tak kena, abang pergi ceramah. Boleh. Nak tengok baik manis orang benar sangat. Akan ada orang yang macam tu. Nabi ni sebaik-baik Nabi, tiba-tiba orang yang Taif, dia ambil batu tuan-tuan. Baling batu ke arah Rasulullah. Kita buat kerja, buat program masjid, paling-paling pun orang kata, orang tak main. Biasalah kan? Tapi Nabi dibaling batu sampai tahap macam tu. Jadi cerita Isra wal Mi'raj adalah cerita motivasi untuk AJK buat program, untuk AJK masjid. Maksudnya cerita motivasi untuk kita termasuk penceramah. Maksudnya apa tuan-tuan? Buat program dakwah, buat program masjid, jangan kira berapa ramai. Ada satu masjid tuan-tuan, saya tak sebut kat mana. Dia buat upgrade masjid. Jadi ada ruang masjid lama dengan ruang masjid baru. Masjid baru tu besar. Saya cadangkan dah ada ruang baru ni, kenapa tak guna baru? Yang besar kan, selesa sikit. Ada setengah belum kata, Sallallahu alaihi wasallam, tak apa ustaz. Sebab kalau buka pun tak ramai, kami tunggu bagi ramai dululah baru kami buka. Saya kata, kan dah orang dah bagi sumbangan, dah siap dah pun masjid tu, ruang tu. Lalu ni jangan tunggu orang ramai. Buat program sampai orang ramai, bukan tunggu ramai baru buka. Dia juga ustaz. Jadi AJK buat program, jangan tunggu. Ramai ke tak ramai? Jangan. Tuan-tuan, kita buat, Allah nilai. Hang buat ke tak buat? Allah tak kata berjaya atau tidak, ramai atau tidak. Itu bukan urusan kita. Allah tanya, hang buat ke tak buat? Walaupun seorang ramai, itu ukuran dan urusan Allah. Yang penting Allah nilai. Buat. Sama macam kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Muslimin dan muslimat. Nabi Ibrahim dibakar
sebelum Nabi Ibrahim membuka Palestin. Di mana? Di Ur, di Mesopotamia, di Iraq. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, ya nar kuni bardan wa salama. Dalam surah Anbiya ayat 69 Allah cerita, datang seekor burung. Itu jawab Ustaz mana? Ada gaya tangan. Dia manis kamu. Orang tanya Ustaz mana ni? Tak manis tak mana? Dia ceramah ada gaya. Tak apalah, ada orang tak suka kan? Tak apalah kan? Macam tadi ya. Tak semua orang suka kita. Yang penting kita buat. Biar Allah menilai. Okey, kat mana tadi? Bila Nabi Ibrahim dibakar, ketika itu tuan-tuan Allah bersalawat ala Sayyidina Muhammad, tiba-tiba datang seekor burung. Bawa ayam separuh titis. Memang dapat burung. Ambil kesempatan minum. Burung tu ambil setitis, pergi buang ayam di atas api yang sedang marak. Datang Jibril. Tuan-tuan pun dengar cerita ni kan? Dalam kitab Sirah Nabawiyah, dalam kitab Ibnu Tafsir Bidayah wa Nihayah. Datang burung, lepas apa? Setitis air. Datang Jibril. Wahai burung, ada buat apa ni? Dalam bahasa kita. Burung kata, ni Nabi dibakar. Nabi Ibrahim sedang dibakar, Khalilullah. Aku tak boleh tengok. Aku nak bantu padam. Jibril kata, dengan bodi yang besar tu, setitis ayam api yang bakar Nabi Ibrahim ni setinggi gunung. Apa jawab burung? Apa jawab burung? Burung kata, berjaya atau tidak itu bukan urusan aku. Tapi esok Allah tanya, ketika Nabi dibakar, apa hang buat? Apa sumbangan kamu? Maka Nabi jawab, burung kata, setelah selesai urusan aku ketika Nabi dalam kesulitan, aku bantu. Itu yang aku mampu. Maka tuan-tuan bersama Nabi Allah tanya, masjid buat program, apa buat apa? Kami main, kami support, kami sandak kat tiang, kami tak lena pun. Ada yang tahu kan? Kami sandak aja sebab tiang dia memang sedang. Cik, kami tak lena pun. Kalau kami ni pun, kami hanya pejam mata aja, tak lena kan? Jadi sedang berfikir apa yang Ustaz tersebut. Muslimin dan Muslimat Allah SWT semua. Ayat makan dalam ni. Dia tak panggil apa ni? Tak panggil dah. Okay, tak buat tuan-tuan lah. Muslimin dan Muslimat Allah. Ini Abang Ahmad kata tuan-tuan, bila berlaku macam tu, maka Nabi Muhammad diuji di balik batu berdarah. Dalam riwayat tuan-tuan tafsir Sirah Nabawiyah, saya yakin masjid-masjid ada kupas. Tajuk kitab Ar-Ruhiqul Makhtum, karangan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kitab Sirah Nabawiyah terbaik. Nabi di baling batu. Ketika itulah tuan-tuan Allah melihat siapa yang ada dengan Nabi ketika Nabi susah. Datanglah Sayyidina Zaid bin Harithah. Oh, rupanya ada sungguh orang yang takkan tinggal Nabi walau seinci. Tuan-tuan, dalam hidup kita, saya sering kali tanya, tuan-tuan cuba senaraikan 10 orang yang dia memang takkan tinggalkan tuan-tuan ketika tuan-tuan susah. Ada tak? Silap-silap hari bulan bila kita tulis, seorang pun tak ada dalam kalangan adik-beradik keluarga. Yang ada semua jiran, kawan, tempat kerja. Adik-beradik ni seorang tak ada. Ada tak hidup kita macam tu? 10 orang yang sangat faham dan sangat kenal kita. Simin dan Bismillah. Jadi sebenarnya Isra wal Mi'raj adalah ujian bukan hanya untuk Nabi, tapi Allah nak test siapa orang yang setia. Muslimin dan Muslimat sallallahu alaihi wasallam, cinta itu harus dibukti dengan perbuatan, bukan hanya dengan perkataan. Maka anak muda yang tak tinggal Nabi, sehingga kan Allah tulis namanya dalam Al-Quran, satu-satunya sahabat Sayyidina Zaid bin Harithah, antara anak muda kedua termuda masuk Islam selepas Sayyidina Ali bin Abu Talib sallallahu alaihi wasallam, antara anak nombor 2. Dia ada 3 anak muda yang awal masuk Islam. Yang pertama Sayyidina Ali, Bilal bin Rabah,
Sayyidina Zaid bin Harithah. Ni antara 3 frontliners anak muda. Daripada kecil duduk dengan Nabi. Jadi muslimin dan muslimat, akhirnya dia sentiasa duduk dan ada dengan Nabi. Susah payah senang Nabi. Allah bersalawat ala Sayyidina Muhammad dan abang kata Sayyidina Zaid ni, ketika Nabi dibaling batu, dia bela dan dia tepih dengan badan dia. Kita kalau orang buat apa-apa kat ayah mak, belum tentu anak sanggup. Kan? Belum tentu kita sanggup bela sampai sanggup dukung ayah mak. Muslimin dan muslimat, Allah sallallahu alaihi wasallam sampai tahap macam tu. Jadi cerita Zaid Isra wal Mi'raj memang cerita yang sangat dalam lah. Saya suka kupas macam tu supaya kita rasa bersandak je Allah teruknya Nabi untuk kita. Padahal kita tak buat apa pun untuk agama ni. Sehinggalah tuan-tuan Abang Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, ketika Jibril turun alaihissalam, menangis ahlus sama, menangis penghuni langit. Sebab tuan-tuan, mana ada malaikat yang sanggup melihat air mata Nabi. Menitislah air mata malaikat. Kita tak terbayang macam mana malaikat menangis. Binatang pun pernah menangis, langit pun boleh menangis. Tuan-tuan, bila langit menangis kerana Nabi? Ketika tuan-tuan saudara Muhammad, Nabi dah wafat, berlaku beberapa tahun selepas kewafatan Nabi, kemarau panjang di Madinah. Datanglah sahabat berpusuh-pusuh ketuk rumah Nabi. Di mana rumah Nabi? Di bawah kubah hijau Madinah, Masjid Nabawi. Wahai Aisyah, ya Allah tolong saya minta doa kepada Allah ni dengan bantuan tawassul ya Rasulullah, dengan Rasulullah. Nabi dah wafat dah. Minta saya ni Allah turunkan hujan. Tuan-tuan, apa kata Sayyidatina Aisyah? Saya ringkaskan. Sayyidatina Aisyah mencadangkan dibuka atap rumah Nabi yang boleh sambung ke atas langit. Zaman itulah tuan-tuan, dibuka atap bahagian atas maqam Rasulullah. Sehingga bila buka tuan-tuan, tembus sampai menghadap langit. Bila langit melihat maqam Nabi di bawah bumi ini, apa berlaku? Akhirnya langit menurunkan hujan. Setelah hampir 40 hari, Madinah kemarau tanpa setitis air. Dan bermula dari hari itulah tuan-tuan, maqam Nabi tidak ada pintu kecuali pintu dari atas. Di bawah atas kubah hijau, kalau tuan-tuan perasan, ada lekuk. Dan kalau diangkat lekuk tu, terus tembus ke langit. Itulah satu-satunya peristiwa langit menangis bila nampak wajah dan juga jasad Nabi ketika datang maqam Rasulullah di bumi. Nah, abang kata, itu langit pun menangis. Macam mana boleh berlaku Isra wal Mi'raj ni dalam kitab Lataiful Ma'arif. Saudara semua Duratul Nasihin. Sebelum Nabi naik ke langit ni, berlaku dialog antara langit dan bumi. Wahai bumi, aku lebih mulia. Kerana apa? Sebab aku ada bulan, bintang, cakrawala, Bima Sakti, Surya. Engkau apa ada? Engkau tak ada. Maka langit kata, aku lagi mulia. Bila langit sebut macam tu, bumi kata, wahai langit, ingat hantera. Bahasa mudah macam tu lah kan. Bumi tak ada tu. Wahai langit, engkau kata engkau lagi mulia. Tengok, di tempat aku pun ada sungai, gunung, ganang, bukit, tumbuh-tumbuhan, pokok, semua ada di tempat aku. Bumi balas balik, satu sama. Keadaan semakin genting, terikat jaringan satu sama. Akhirnya sehingga menuju ke hujung waktu perlawanan, akhirnya Malaysia 3 sama, Sri dengan Korea. Selingan. Okey, akhirnya Malaysia tak layak ke peringkat seterusnya. Yang penting Sri dengan Korea. Jadi ya, sama-sama nampak macam nak lena tu. Selingan je. Okey. Ketika langit dengan bumi duk berlawan kata, ketika itulah bumi berkata, wahai langit, di tempat kami semua ada nabi-nabi. Nabi-nabi lahir tempat kami, oi, langit oi. Hang buat pandai, buat kemas hang kemas sangat. Kami ni lagi mulia sebab nabi-nabi lahir di tempat kami. 123,999 orang nabi lahir di bumi kecuali Nabi Adam sahaja.
Bila bumi sebut macam tu, langit tak puas hati. Sungguh, sebab di langit tidak ada bumi, tidak ada nabi. Akhirnya langit bermunajat, ya Allah, sampaikanlah nabi walaupun seorang ke tempat kami. Kami nak rasa, kami nak mulia, kami nak rasa besarnya bahagia bila ada nabi di sisi. Sebab bumi ada nabi, langit tak ada nabi. Akhirnya Allah makbulkan permintaan langit, maka Allah tarik dan angkat seorang nabi, khataman nabiyyin. Maka dari situlah menjadi asbab antara kisah disebut kenapa nabi diangkat ke langit, sebab permintaan langit nak rasa macam mana duduk dengan nabi. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat kan lebih kat mana tuan-tuan? Sebab mereka duduk dengan nabi, mereka ada masalah lapar, sakit, demam, kena panah, ketuk rumah nabi. Ya Rasulullah, pegang saat ni darah ni. Nabi pegang, nabi usah, nabi selawat, hilang sakit. Ya Rasulullah, lapar ni, tolong pegang saat perut. Nabi usah, nabi selawat, hilang lapar. Sebab apa? Nabi was the best healing in the world. Sebab duduk dengan nabi kot, sasat nabi. Yahudi antara bangsa yang paling banyak, paling ramai duduk dengan nabi-nabi, tuan-tuan. Yahudi. Tapi dia tak pandai guna nikmat sampai dia bunuh Nabi Zakaria di gergaji. Nabi Yahya digergaji, Nabi Zakaria, Nabi Yahya digergaji, Nabi Zakaria disembelih. Nabi Yusuf dibuang dalam perigi. Yahudi ni. Nabi Isa nak dibunuh, Allah angkat ke langit. Perangai Yahudi ni, dia pun lahir dalam kalangan Nabi-Nabi tau, Yahudi. Bangsa Nabi dia bangsa mereka sebahagiannya. Tapi mereka juga lah yang bunuh Nabi. Kalau Nabi pun mereka boleh bunuh, takkan nak Palestin tak boleh bunuh. Kalau Nabi pun mereka boleh bunuh, takkan orang Jitra ada boleh bunuh. Oh tu dia. Kat sini ada Yahudi tak? Kat Jitra. Di Penang ada tak? Yang main lah. Penang dengan Jitra banyak jauh. Takut Yahudi sampai kat Jitra ni. Mudah-mudahan Yahudi tak kenal lah kat Jitra ni. Saudara semua. Muslimin dan muslimat rahmatullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ending cerita dia tuan-tuan. Okey tuan-tuan, okey setakat ni. Tuan-tuan boleh faham cerita saya? Sehingga dah tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah dalam sedang ala Nabi Muhammad, bila langit dah minta Allah perkenankan, maka tiba masa yang dijanji-janjikan. Kini tiba masa yang dinanti-nantikan. Majlis seterusnya mempersilakan menjemput Jibril alaihissalam untuk membawa Nabi naik ke atas langit dengan menuju menembus 7 petala langit ke tempat yang tertinggi sehingga seluruh makhluk tak bisa sampai dan capai. Syuk, Jibril pun turun. Bila turun, bukan turun saja, Jibril turun dengan something sweet and something precious. Orang Jitra kata something precious. Maksudnya apa? Something, sesuatu yang berharga. Itu bahasa orang Jitra. Hanya orang Jitra boleh faham. Sesuatu yang berharga dari syurga. Apakah itu? Air Zam-Zam daripada bejana bekas syurga. Akhirnya dibelah dan dibedah dada Nabi buat kali yang seterusnya. Kenapa dadaku dibelah? Wahai Jibril, ringkas cerita, Nabi kata, nak jumpa Allah, maka sila bersihkan hati dan fikiranmu. Sebab tu pelajarannya tuan-tuan, kita bila nak semayang, nak makin tahajud, nak buat apa pun, nak mengaji, nak masuk tarawih kan, nak main masjid, nak masuk masjid, bersihkan dulu jiwa kita. Sebab kita tak tahu kan, tadi sebelum mai dia bermacam benda-benda dunia duk masuk dalam hati kita. Tu semayang. Bila Allahu Akbar duk teringat cerita semalam. Masuk dalam solat. Sebab apa? Semayang kita tuan-tuan, orang kata bila semayang ni, tuan-tuan cari kunci tak jumpa kan? Cari baju tak jumpa, cari spender tak jumpa dalam tu. Bila jumpa? Dalam semayang. Lah, duduk kat sini ke? Siapa pernah macam tu?
selok baju, selok kosen tak jumpa-jumpa. Bila Allahu Akbar, lah dalam semayang jumpa. Iblis punya dahsyat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita bawa dunia. Sebab tu macam mana? Dalam Isra wal Mi'raj Allah ajak dah. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Semua Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Sambung. Nampak tak? Syahid dah semua. Tak sampai Gaza syahid dah. Macam mana nak berjihad ni? Sekali lagi. Come on. Coba orang citra. Come on. Yang menukar orang kena. 3, 4. Astaghfirullah. Semua. Rabbal. Ya astaghfirullah minal. Ya astaghfirullah Rabbal. Come on. Astaghfirullah minal. Masya Allah. Anak-anak tafiz, nasib bin hampa ada. Hampa dah penyelamat. Halim syahid habis dah. Macam mana nak dibawa berjuang kat Gaza ni ya? Apa suruh zikir? Tak suruh pegang M60 lagi pun. Patutlah Allah tak takdirkan kita jadi rakyat Palestin. Muslimin dan Muslimat. Bukan tak mau support Ustaz, kami terkejut. Sebelum tak ada pun ceramah suruh kami zikir. Tak ready, tak standby. Tak apa tuan-tuan. Muslimin dan Muslimat, Allah sedang ada selamat. Okey. Jadi pelajaran yang nak Abang Mai kata, nak jumpa Allah, nak semayang, nak mengaji ni, kita kena prepare. Nak main masjid, cari pakaian yang terbaik. Jumpa Allah ni, cari kain plekat. Tuan-tuan, saya teringat ada seorang bekas GM, General Manager tempat saya di Kilang Bulang, Padang Terang. Saudara semua kan? Ada orang Kilang Bulang sini. Pakcik ni dia bencin dah, kita tahu dah. Dia kalau nak pergi masjid, orang rumah dia akan iron serika baju. Dan baju Melayu dia mesti putih. 5 waktu sehari semayang. Balik kedut, orang rumah dia akan serika baju. Butang baju walaupun ada lubang 5, butang pun 6. Tu nak abang lah. Tak ada sampai 6. Nak abang kata, suami, maksudnya apa? Dia sangat menjaga etika pakaian solat. Tak ramai orang macam tu kan. Dia ada orang suami, dia sangat partikular. Nak main masjid, okey, sat lagi nak main subuh kan. Okey, baju hijau dengan kain hijau. Spanduk pun hijau, walaupun tak nampak. Satu pasang kan. Tidak ni pakai buh kelabu berwarna pink pun pas spanduk tu orang tak tengok pun, tapi dia tak boleh, dia protokol. Bekas tentera. Tentera kan disiplin. Dalam luar aku nak hari ni hijau. Sungguh tuan-tuan ada ni. Jadi cerita ni bukan cerita main-main. Jadi pakcik ni dia nak pergi semayang, orang rumah dia akan iron baju. Siapa yang nak jumpa dia mudah nak cari. Pakcik ni dia akan duduk kat sini, baju dia mesti warna putih. Ada sungguh tuan-tuan. Saya memang suka tengok pakcik ni. Setiap kali semayang jumpa dia mesti baju Melayu butak sampai atas, bencin lah. Kain plekat air tertik elok. Umur 60-70 tahun dah. Sebab apa? Itulah pelajaran Isra wal Mi'raj. Dia tak ada serepek-serepek dalam pun. Apa kita kata baju pagoda tak pakai, keluar ambil bulu-bulu ni. Ni dia elok, tertik elok, nampak protokol. Sebab apa? Nak jumpa Allah jangan buat lebih kurang. Sebab tu bila saya tengok program-program majlis kerajaan, agensi, masjid, sekolah, kalau buat program ceramah kan, kadang-kadang saya teringat kat mana? Saudara Muhammad. Baru ni kat hutan kampung. Program surau Palestin. Hutan kampung mana? Hutan kampung. Dia buat kat luar. Program saya macam ceramah Palestin. Surau tu kecil je pun, tapi tuan-tuan bila saya pergi, dia siap ada stage pentas bunga pasu semua ni. Saudara Muhammad, bila saya tanya, saya dapat agak dah. Siapa yang punya anggaran, bukan anggaran, siapa yang punya idea buat semua ni. Memang dengan lampu raya,
Saya seorang nak pergi ceramah tu, tapi persiapan dia tip-top first class. Bila saya tanya, dia kata, yang cadang tu, yang buat akad pasal bunga tu saya buat bekas tentera. Sebab orang tentera ni dia ada disiplin. Jadi saya cadangkan, saya tak pasti sama ada PJK masjid ni ada orang tentera. Tuan-tuan kena ambil seorang PJK. Jadi jemaah tolong lantik, tolong bagi peluang. Pilih salah seorang tentera, bekas pencen tentera dalam PJK. Sebab pengalaman dia diperlukan dalam bila nak susun program. Kita tak nampak angle tu, tapi dia nampak pengalaman tu. Tentera ni dia tertib. Sebab ada Muhammad. Baru ni saya pergi kat masjid anak okey kan? Lalang sebut kan. Benda baik ni. Ada seorang tu dia pencen TUDM. Tentera juga. Tengah makan, dia main cedok lauk. Kan kalau saya kan pengalaman masuk tentera, bila makan dengan panglima ke apa, akan ada pegawai tentera akan tunggu kita buat masuk tangan semualah. Jadi macam kita kata macam orang kita kata penilah kan, macam bibi di rumah lah. Dia tunggu, saya tanya, tuan nak kerja kat mana? Bekas tentera, kapten. Boleh berkhidmat untuk Ustaz Duk masuk tangan, ya Allah. Orang macam ni kalau masuk dalam AJK dia ada nilai muslimin dan muslimat. Program agama tu dia takkan jadi cerai-cerai. Poin saya, untuk program agama jangan buat lebih kurang. Persiapan tu kena tip-top, bukan untuk ustaz, tapi untuk Rasulullah dan untuk Allah. Sebab agama kita ni high class. Don't be downgrade agama kita yang sudah upgrade. Ayat mahal. Muslimin, muslimat, rahmatullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nilai Isra wal Mi'raj, tuan-tuan, bila Nabi naik ke langit, saya ringkaskan, Nabi mengadu kepada nabi-nabi di langit. Man ma'ak ya Jibril? Dengan siapa engkau bawa ni? Siapa bersama engkau? Nabi naik. Daripada darat ke darat, singgah ke Madinah, singgah ke Tursaina, singgah ke Madian, singgah ke Aqsa sebelum naik ke langit. Setiap singgahan Nabi singgah di masjid. Maksudnya cerita Isra wal Mi'raj adalah cerita Allah suruh kita support jadi orang masjid. Di mana pun masjid. Bila masjid buat, aku mesti sokong. AJK masjid ni, orang kata apa pun, walaupun AJK ada kekurangan, kita tetap bela. Berapa orang yang kita doa nama AJK masjid, yang kita sebut nama dalam doa, ya Allah panjangkanlah usia jawatan kuasa masjid, rahmatilah mereka, kuatkanlah tubuh badan mereka, matikanlah mereka dalam iman. Kerana kita tumpang saham akhirat ni, tuan-tuan boleh pahala malam ni bukan sebab saya, sebab Allah. Sebab JK masjid yang bagi laluan. Kalau dia pun tak bagi laluan, saya pun tak mat, tuan-tuan pun tak dapat pahala. Tapi kita saling memerlukan. Tanpa imam, siapalah jemaah. Tanpa jemaah, siapalah imam. Tanpa AJK, tapalah jemaah. Tanpa jemaah, siapalah AJK. We need each other. Gitu. Boleh tahu tak? Muslimin dan muslimat rahimahullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi lalu setiap singgah masjid, pelajaran dia Nabi nak bagi tahu kalau boleh kita ni biar jangan tanya apa yang masjid bagi, tapi tanya apa yang aku beri pada masjid. Muslimin dan muslimat sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebagai penutupnya. Ya. Nampak macam abang belakang tu silang kaki 17 kali dah. Okey, silang main bila nak pergi dah. Okey, sebelum tuan-tuan silang kaki yang ke-18, saya stop. Saya kira abang ni 18 saya stop lagi. Jadi 17 kan saya stop dah. Okey. Penutupnya tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi diangkat ke langit, Nabi nampak apa? Wa futihat abwabul jannah, dibuka pintu syurga. Diperlihatkan wajah Allah yang tak dapat kita gambarkan. Dijumpa dengan nabi-nabi. Maksudnya Allah nak bagi tahu kita ni sebelum Nabi naik ke langit, Nabi kan stres, sakit, kecewa, orang buat macam-macam. Nabi sakit, Nabi injured dalam dakwah. Bila naik tuan-tuan, bila kita stres, kita kecewa, kita marah dekat orang, kita pergi mana-mana tempat, dengar kuliah, jumpa ustaz, sebut nama Allah, duduk dalam majlis ilmu, berzikir. Tuan-tuan, dengan benda macam ni, singgah tempat baik, maka kita akan dapat ketenangan tu. Nabi Allah nak charge. Maka sebab tu solat disebut sebagai RNR, tempat rehat dan rawat. Tuan-tuan bayangkan sembahyang ni umat lain tak ada tau.
Nabi lain ada semayang tapi tidak difardukan pada umat-umat. Solat ni hanya untuk kita. Ramadan hanya kita. Ramadan tiba hanya untuk kita. Umat lain tak ada. Sebab tu umat lain cemburu pada umat Muhammad. Kita hanya ada. Tuan-tuan, umat Muhammad ni lebih kat mana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Umat lain tak ada talbiyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Azan, umat lain tak ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir raya. Takbir raya ni yang paling syahdu di Malaysia lah. Nak abang bagi. Kalau pergi negara lain, takbir penuh semangat. Tama-tama pergi India, Pakistan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nak teriak ke mana tau? Nak teriak ke nak gelak sama banyak? Allahu Akbar, Allah. Kalau pergi belah Mekah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Belah Turki, Allah tandre, Allah tandre. Semangat takbir raya. Mai belah kita ni, Allahu Akbar, Allah. Dia tarik lagu sudah lah. Ayat menata tu nitik dalam rendang ketupat lagi apa? Tak apa, tak salah pun nak buat lagu sedih tu. Cuba nak abang kata, takbir raya umat lain tak ada, hanya kita. Jadi poin saya tuan-tuan, termasuk solat, kita ni semua dapat benda mahal. Sebab itulah Allah angkat kita sebagai kuntum khairul ummat ukhrijat linnas. Kita adalah umat yang terbaik. Jadi tuan-tuan, sebagai kesimpulan dan pengajarannya, surah dah berkaitan dah. Jadi yang pertama tuan-tuan, hargailah nikmat yang Allah bagi sebagai umat Muhammad yang tidak dimiliki oleh semua umat. Satu. Yang kedua, jadilah manusia yang sentiasa menunggu dan menanti waktu solat. Macam mana? Bulan puasa. Bulan puasa kita tunggu semayang kan? Betul ya? Bukan semayang tunggu kita. Bulan puasa je lah. Pukul 7 tunggu dah. Kalau puasa 7.36, pukul 7 tunggu dah. Dah tunggu dah ni. Maghrib dah nak sampai dah. Mendui. Satu-satunya bulan orang tunggu waktu maghrib masuk ke berapa? Bulan puasa lah. Bulan lain dapat suku maghrib tak pernah lah kan? Okey tuan-tuan, sebagai penutup saya nak test. Kita nak puasa bila? Sebulan lebih kurang. Bulan ni 30 lebih hari je. Jadi saya nak tengok semangat tuan-tuan. Ready ke tak ready nak sambut Ramadan? Boleh saya selawat, tuan-tuan sambut. Boleh eh? Come on, orang citra. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak nak kau jalan tahun ni. Cari. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Tak semangat lagi. Kita tukar lagu. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhlina wa maulana Muhammad. InsyaAllah esok malam. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian itu insyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita akan menjadi manusia dan umat Muhammad yang sentiasa sentiasa menghayati dan menyelami apa sahaja kisah, sejarah, sirah, berita, cerita, susah payah tentang Nabi kita. Bukan hanya Isra wal Mi'raj, tak kisahlah awal Muharram ke, nuzul Quran ke, apa-apa yang kaitan dengan Nabi, kita nak claim man aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayhi salatan. Orang yang paling mendapat gelaran VVIP di
akhirat nanti adalah orang yang sentiasa ambil tahu, banyak dengar cerita, menyelami kisah Rasulullah, sehingga kan dia berselawat ke atas Nabi tanpa sedar. Di sambil kita belajar sirah ni, sambil kita selawat, kita bertambah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semua cerita kita kembalikan hadiahnya, pujian, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Terima kasih banyak pihak masjid, pihak yang telah mengatur susun pertemuan program saya Muafak Sejahtera yang telah diawalkan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimat, mudah-mudahan Allah ampun dan Allah catat pertemuan kita sebagai gelanggang dan ahli akhirat. Qul qawlan hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.